Guys, kita ada bersama dengan Dr. Alif di Institut Karya Malaysia. Okay, bagi mereka yang tak tahu sebenarnya doktor ni banyak paper yang doktor pernah siapkan. Ada berapa total tadi? Kajian, saya dah tulis lebih daripada 50 lah. Wow. Kiranya. Okay, satu je nak tanya. Okay. Macam mana nak elakkan perasaan burnout? Burnout tu saya baru belajar juga burnout ni. Ada yang kata, dulu saya ingat burnout ni mentally je. Tapi physically pun boleh burnout juga. Kadang-kadang bila kita rasa penat, tiba-tiba rasa penat. Itu sebenarnya burnout. So, tapi selalunya saya akan menggunakan kaedah beriadah. Saya memang membahagikan masa dengan betul lah. Petang saya akan pergi berbasikal. Malam kita akan pergi ke gym. Ujung minggu berjumpa kawan pada masa sama lah. Maknanya setiap perkara tu secara seimbang. Kita tak adalah fokus kepada satu perkara saja. Itu cara yang saya buat lah selalunya. Saya dah belajar beberapa tempat. Saya melihat UPM antara yang diri saya lah, setiap orang adalah berbeza. Saya lihat cabaran yang saya rasa dekat UPM lah. Saya tak tahu sebenarnya setiap orang ada rezeki yang berbeza-beza. Universiti lain macam UM, UKM, USM, UITM. Mana selepas ni? UUM tak tahu lagi. Tapi USM tu, yang sekarang ni saya tengah belajar kat USM, antara yang saya seronok lah, antara seronok kan jubah viral tu. Antara nak pakai jubah viral. Saya faham lah isu berlaku macam demand dan supply juga bila kita bincang macam ni. Terlalu ramai belajar dan peluang pekerjaan tu ada tak peluang pekerjaan kepada mereka. Tapi perkara yang paling utama je lah target lah. Apa target kita dengan sambung belajar tersebut. Macam saya, bila saya belajar memang saya ada target apa yang saya cuba capai daripada situ. Tapi bagaimana yang lain, apakah target yang mereka nak capai daripada dengan sambung belajar. Sebab setiap peringkat tu dia ada kelebihan-kelebihan masing-masing lah. Kenapa nak sambung master, kenapa nak sambung PhD, ada yang sekarang ni nak sambung DPLI dan sebagainya. Kita tengok juga apa sebab kita nak sambung belajar. Ada yang sebabkan hasrat peribadi, ada disebabkan oleh kenaikan pangkat ke, ataupun tempat kerja yang memerlukan ke dan sebagainya. Tapi hari ni saya selalu galakkan student-student saya untuk bekerja sambil belajar lah. Bagi saya, maknanya kejar dua-dua. Bila kita ada backup plan lah, sambil bekerja, sambil belajar, you dapat dua-dua, kebaikan kedua-duanya. Tapi apa-apa pun nak buat perkara tu, kita kena rancang betul-betul. Sebab bukan mudah bila kita nak bekerja sambil belajar. Tapi saya telah buktikan adalah tidak mustahil lah kalau kita nak bekerja sambil belajar. Tapi kita tengok jugalah keadaan pekerjaan kita, sama ada membolehkan untuk kita belajar atau tidak. And then kita kena tengok jugalah sekitaran kita punya nature kerja kita tu, sama ada sesuai untuk belajar atau tidak. Tapi apa-apa pun, kedua-dua tu kita ada manfaat yang berbeza lah. Tapi kita kena lihatlah peluang yang kita boleh capai daripada kedua-dua sekali. Bagi saya sebenarnya, kita kena tengok juga ada pekerjaan, serta-serta pekerjaan tu yang memerlukan kita mempunyai CJ kemahiran. Ada pekerjaan tu yang memerlukan kita ada degree. Ada pekerjaan tu yang memerlukan kita ada doktor falsafah. Tanpa benda-benda ni, kita tak dapatlah pekerjaan yang kita nak tersebut. So, apa target kita? Apakah pekerjaan yang kita nak? Tapi kita kena lihat, setiap orang tu tak sama. Ada orang yang suka kerja permanent job, ada gaji bulanan. Ada yang suka buat bisnes sendiri dan ada yang suka kerja yang freelance. Tapi apa-apa jenis pekerjaan tu kita kena lihat sustainability dia. Sama ada pekerjaan tu boleh kekal atau tidaklah. Macam hari ni kita lihat ramai orang nak pergi buat kerja freelance, tapi adakah kerja freelance tersebut 10 tahun akan datang dia akan terus kekal? Apa-apa benda semua dia ada pro and cons lah. Kita kena pastikan, kita kena rancang. Sebab tu saya selalu kata, rancang tahun pertama apa kita nak buat, 5 tahun yang pertama kita nak buat apa, dan 10 tahun akan datang apa kita nak buat. Sekiranya kerja kita tu tidak boleh kekal dalam 10 tahun, apa target kita dalam another 10 tahun. Tu yang saya orang lain lah. Yes, betul. Betul. Setiap orang ada tu. Tapi apa-apa pun, ilmu tetap penting lah. Kita tak boleh kata bahawa lepas belajar SPM maksudnya tak perlu lagi dapatkan cari ilmu yang baru. Sebenarnya kita berada dalam dunia yang mencabar. Bagaimana kita nak pastikan diri kita mampu sustain dalam dunia ni? Sebenarnya ilmu tu mampu membuatkan kita lebih kuat lah. Maksudnya kelebihan-kelebihan macam saya kata tadi lah. Contohnya nak menjadi dalam bidang kemahiran ataupun bidang komunikasi, kita kena ada sijil ataupun degree dalam bidang komunikasi. Kalau kita terus tanpa mendapatkan ilmu tersebut, kita tak boleh masuk bidang komunikasi langsung.
Itu yang saya lihat lah, yang kita kena tanamkan awareness kepada remaja-remaja ni.